masa baca doa. Baca Al-Fatihah. Okey, jadi saya akan sharekan slide. Okey, kalau dah nampak, kita terus mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini saya akan cuba habiskan hukum logaritma ni. Okey, jadi sekarang ni kita nak masuk untuk mempermudahkan ungkapan algebra dengan membuktikan rumus logaritma ni. Rumus penukaran logaritma. Jadi ini merupakan hasil pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di akhir pembelajaran ini murid akan berupaya untuk mempermudah ungkapan algebra dengan menggunakan hukum logaritma dengan benar, membuktikan rumus penukaran asas dengan menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan logaritma suatu nombor dengan tepat, yang terakhir sekali menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum logaritma dengan betul. Okey, sebelum tu kita akan imbas kembali dulu ungkapan algebra. Okey, jadi ungkapan algebra ni kamu dah belajar masa matematik kata 1 bab 5. Okey, jadi apa tu ungkapan algebra? Okey. Ungkapan algebra ni disebut ungkapan dia ada dua, sebutan ni dia ada kalau algebra mesti ada nombor dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu merupakan huruf. Kita wakilkan dengan huruf. Contohlah kita ada 2P, 3Q. Kan? Jadi ungkapan algebra ni adalah gabungan beberapa sebutan algebra. Jadi ungkapan algebra adalah 2P tambah 3Q dan lain-lain juga. Jadi kita terus pergi kepada contoh. Okey, diberi log 2x sama dengan n dan log 2y sama dengan n. Ungkapkan dalam n dan n. Kalau saya terlampau laju, beritahu ya. Okey, jadi ni dah belajar dah sebelum ni. Kita dah belajar dalam rumus logaritma. Okay, jadi saya nak minta seorang nyatakan kat saya macam mana nak selesaikan ni. Ada wakil tak nak selesaikan sebelum saya panggil nama? Nurul Fatihah ada? Nurul Fatihah. Log 2x2 tolak log 2y. Saya tulis log 2x2 log 2 y. Y. Okey, jadi lagi macam mana nak selesaikan lagi? Okey, jadi kat sini ni dia ada kuasa 2 kan? Jadi macam mana kita nak n tolak apa dia? 2 tu bagi depan. Okey, betul. 2 tu ke depan. Okey, 2 log 2x. Okey. Okey, jadi sekarang ni soalan Fatihah tu ya cakap tu? Ya. Okey, terima kasih Fatihah. Okey, jadi saya sambung. Sekarang ni Okey, soalan ni dia nak dalam ungkapkan dalam m dengan n. Jadi dia nak kaitkan dengan ungkapan algebra. Jadi sekarang ni dia kata log 2x sama dengan m. Jadi kita gantikan log 2x ni jadi m. Jadi 2m tolak. Lepas tu dia kata log 2y ni adalah n. Jadi kita gantikan log 2y ni jadi n. Jadi kita dapatlah dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, jadi kalau mana-mana yang salin tu boleh salin dulu. Ni saya bagi contoh yang mudah aja untuk kamu faham.
Kita teruskan dengan contoh B. Okey. Yang ni nampak susah sikit. Kan? Tapi yang ni saya terangkan. Sekarang ni. Okey, yang ni biar dulu. Sebab ni dah masuk pembelajaran yang selepas ni. Nanti kita continue balik untuk yang ni. Okey, yang ni. Sekarang ni ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu logaritma tunggal. Jadi kita nak dalam bentuk logaritma tunggal. Okey. Yang ni pun saya nak try jawab yang A. Kita nak minta seorang tolong jawabkan. Okay, Siti Nona Jual ada? Oh, lag tu. Internet tak okey sangat kot. Okey, jadi saya selesaikanlah yang ni. Ingat balik rumus logaritma sebelum ni, iaitu bila tambah dia akan jadi darab kan. Jadi kita tulis balik log A X darab Y kan. Jadi inilah saya ada selesai dia. Saya nak imbas balik yang sebelum ni je sebab nanti akan guna pakai dalam yang seterusnya. Okey. Okey, yang ni dia okey. Sekarang kita yang ni contoh je, kamu boleh tengok dalam buku teks masing-masing. Dekat dalam buku teks tu pun dah ada siap sekali dengan jawapan dah. Jadi saya akan cuba buat yang A. Yang ni yang senang je. Kamu pun boleh faham kot walaupun saya tak tunjuk. Jadi kita akan tengok yang A. A ni dia nak log B 6. Okay, lepas tu dia dah bagi dah. P ni sama dengan apa. Q ni sama dengan apa. R tu apa. Okay, dia dah bagi siap-siap. Okay, jadi untuk selesaikan benda ni. Sekarang ni dia punya ni dah sama. Okay, kita just boleh masukkan dia. Cuma sekarang ni dia 6. Okay, jadi untuk selesaikan ni kita kena faktorkan dulu 6 tu. Jadi log B 6. 1 darab 6, 2 darab 3 kan. Jadi kita boleh buat log B 2 darab 3 kan. Jadi kita asingkan dia. Bila darab dia akan jadi tambah. Jadi log B 2 tambah log B 3. Okey, sekarang ni dia dah bagi siap-siap. Log B2 ni apa? Log B3 ni apa? Jadi kita masukkan je. Log B tu jadi P tambah Q. Okey, jadi selesailah untuk A. Dan ni saya nak masuk contoh yang C pula. Okey, yang C ni dia agak rumit sikit sebab dia bagi dalam bentuk perpuluhan. Okay. Sambil-sambil tu kamu boleh juga rujuk buku teks sama je dalam buku teks. Saya cuma terangkan balik untuk kamu faham apa yang ada kat buku teks ni. Okey, jadi dekat P ni, okey yang C, saya buat yang C. Dia bagi log B 0.22222222. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu masuklah 2 ni sampai habis, kamu tak akan dapat nilai pecahan. Dia tak boleh selesaikan. Jadi, nak tak nak, kamu kena buat persamaan serentak. Jadi, kita andaikan A ni sebagai 0.2222. Contohlah, andaikan sampai sini je. Jadi, kita boleh juga darabkan ni dengan 100. Okay, jadi 100. Kalau darab maksudnya dua-dua kena darab. Dekat A ni darab 100, dekat yang ni pun darab 100. Kalau darab 1 dia akan gerak sama sebanyak 2 kali kan titik tu.
Jadi 22. Kan? Jadi kita terus buat persamaan serentak. A sama dengan 0.2222 100 A 2222. Okay, ini persamaan yang pertama. Yang ni persamaan yang kedua. Jadi kita akan tolak 2 tolak dengan persamaan 1. Kita akan dapat, okay, yang ni tolak 99 A sama dengan 22. Jadi A sama dengan 22/99 sama dengan 22/9. Jadi kita gantikan dalam persamaan ni. Log B 2/9. Ingat bila dibahagi dia akan jadi tolak. Okay, dia akan jadi tolak. Jadi kita selesaikan log B 2 tolak log B 9. Selesaikan lagi log B 2 tolak log B. Okey, 9 ni kita boleh pemudahkan dia tak? Sebabnya yang ni dia bukan nombor perdana. Jadi dia bukan nilai nombor tak nisbah. Dia bukan nombor tak nisbah. Jadi kita kena pemudahkan dia lagi. Jadi 3 kuasa 2. Okey, bila ada kuasa kat sini, kita guna rumus logaritma yang ketiga. Kita pindahkan dia ke depan. Jadi log B2 tolak 2 log B. Okey, jadi kita masukkan nilai log 2 asas B ni adalah P. Tolak dengan 2 log 3 asas B adalah Q. Okey, jadi inilah jawapannya. Kalau contoh ni kamu nak salin pun boleh, tak salin pun tak apa. Sebabnya dia dah ada dalam buku teks. Saya cuma nak tunjukkan lagi supaya kamu faham macam mana dia kira tu. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Sempat salin tak? Ke tak salin? Tak salin, tak apa je buat contoh. Okey, jadi kita masuk yang seterusnya, iaitu membuktikan hubungan log B asas A sama dengan log B asas C dengan log A asas C. Okay, jadi sekarang ni kita nak masuk rumus penukaran asas. Okay, jadi kat sini saya akan tunjukkan macam mana boleh dapat nilai ni. Okay, daripada log AB ni macam mana boleh dapat log B asas C dengan log A asas C ni. Jadi kita terus log A B kan. Okay, jadi sekarang ni kita tukarkan dia dalam bentuk indeks. Kita andaikan log AB ni sama dengan X. Jadi kita tukarkan dalam bentuk indeks. Okay, macam mana nak tukarkan? Okay, saya nak minta seorang boleh tak? Tolong jawab. Macam yang ni macam mana nak tulis dalam bentuk indeks? Siapa lagi ada dalam ni? Oh, dah tak ramai masuk. Kita minta Auni lah. Boleh bagi tahu saya tak macam mana nak tukar yang ni dalam bentuk indeks? Let's go. Macam mana? Yang ni kita ada log B asas A. B Okay. sama dengan Apa dia? B sama dengan AX. B sama dengan B sama dengan AX. Okey, terima kasih Auni. Okey, jadi betul. Jadi bentuk dia macam ni. Ingat saya tunjuk tu, yang kecil ini akan jadi besar kat sini, yang besar ni akan jadi kecil. Dia bertukar. Ya, dia tertukar macam tu. Okey, jadi bila dah kita tukar jadi yang ni, kita terus
buat. Okey. Jadi daripada sini kita kan nak dalam bentuk log C. Jadi kita tambah log C, kita darab log C kat depan dua-dua ni. Kiri kanan sama, kita tambahkan, kita masukkan log C. B sama dengan log C A kuasa X. Okey. Jadi kita log C B ni sama dengan, disebabkan sini kuasa, kita akan bawa dia ke depan. X log C A. Kan? Log B dengan log C B. Okey. Jadi kita nak tinggalkan X ni seorang-seorang. Jadi X sama dengan log C B sama dengan per log C A. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahu X ni apa. X tu sama dengan log AB. Okey, kita masukkan log AB dengan log C B log C A. Jadi kita dapatlah sama dengan soalan, dengan kita punya objektif ni. Untuk buktikan hubungan dua ni. Jadi ini adalah rumus penukaran asas. Okey. Kita bagi 10 saat untuk salin. Okey, jadi kalau tak ada apa, saya sambung terus. Okey, yang ni pun adalah rumus penukaran asas. Sekarang ni dia bagi D sama dengan C. Okey, jadi daripada sini ni, kan tadi kan log AB sama dengan log C B dengan log C A. Sekarang ni dia andaikan bahawa B ni sama dengan C. Jadi kita ganti yang C ni jadi B. Okey, sama dengan log BB sama dengan log C A. Okey, jadi kat sini ingat balik rumus logaritma. Kalau log B kat sini pun B, yang ni akan jadi 1. Jadi sama dengan 1 per log C A. Log AB. Okey. Jadi dapatlah sama macam ni. Jadi untuk penukaran asas ni, dua ni je kamu kena ingat. Okey. Jadi kita berbalik soalan tadi. Okey, berbalik soalan tadi. Mana tadi? Oh, soalan contoh. Okey, yang ni. Yang ni, apakah penukaran asas tadi? Log AB dengan log CB log CA. Okey, sekarang ni kita andaikan yang ni adalah A, yang ni adalah B. Okey, jadi kita tukar asas dia. Kita buat penukaran asas. Jadi sama dengan log C sekarang ni apa? C sekarang ni adalah 2. Sebab dalam soalan dia bagi, dia nak dalam log 2. Jadi kita punya C ni adalah 2. Log 2. B kita X kuasa 2. Y kuasa 8. Okay. Per log 2 16. Okay. Kat situ faham sampai sini? Faham lagi? Macam mana dapat yang ni? Okey. Jadi, disebabkan kat sini ni darab, dia akan jadi tambah. Jadi kita tukar, kita kembangkan dia. Log 2 X kuasa 2 tambah log 2 Y kuasa 8 per dengan log 2 16. Okey, selesaikan lagi. Okey, yang ni kuasa kita bawa pergi depan. Dua-dua bawa pergi depan.
Okey. 2 log 2 X tambah log 2 8 tinggal. Okey, 8 log 2 Y per dengan log 2 16. Okey, jadi saya tulis kat tepi ni. Okey, saya tanya balik yang satu. Log 2X tambah 8 log 2Y per dengan log 2. Okey, jadi kat sini ni 16. Dia tak ada pun kat sini dia bagi yang nombor bulat kan. Dia cuma bagi X dan Y. Jadi kat sini kita boleh selesaikan. 2 darab berapa dapat 16? Berapa? Okay, 2 darab 2 akan dapat 4. Okay, darab lagi dengan 2. Kita akan dapat 8. Darab lagi 2. Kita akan dapat 16. Jadi 1, 2, 3, 4. Maksudnya 16 ni adalah 2 kuasa 4. Itu tulis kat sini 2 kuasa 4. Okey. Jadi salin balik. Okey, disebabkan kat sini ni adalah kuasa, jadi kita boleh pindahkan dia bagi 4. Jadi 4 log 2. Okey, ingat balik yang ni, kalau sini 2, yang ni pun 2, kita akan dapat 1. Jadi, okey. Dan jadi kita akan dapat 2 log tambah 8 log 2Y per dengan 4. Sebenarnya boleh tulis ringkas lagi tapi saya nak tunjuk satu persatu. Okay, jadi kamu boleh je nak skip mana-mana step yang kamu rasa kamu boleh gabungkan dia sekaligus. Okay, jadi sini 2 log X asas 2 adalah M. Jadi kita tulis M tambah dengan 8 log Y asas 2 adalah N. Okey, per dengan 4. Jadi kita pemudahkan dia akan dapat M tambah 4 bahagi 2. Jadi inilah adalah jawapan ni. Laju sangat ke? Panjangkan jalan kerja. Tapi sebenarnya kamu boleh je nak skip mana-mana step. Mana buat yang ni, lepas tu terus masuk sini. Lepas tu terus buat ni. Jadi boleh je. Asalkan kamu dapat jawapan akhirnya sama macam ni. Saya nak minta kamu tengok buku teks 117. Kamu tengok, fahamkan. Lepas tu nanti kalau ada tak tahu, tak faham, tanya saya. Saya bagi masa rehat 3 minit. 3 minit untuk kamu pergi tandas ke, pergi minum air kejap ke, hadam balik yang sebelum-sebelum ni ke. Okay. Kita rehat sekejap 3 minit. Jumpa lepas 3 minit, okay? Okay, dah 10.46. Okay, semua dah masuk dah ke? Semua dah ready ke nak sambung? Kita nak habiskan sikit je lagi ni. Ready. Okey, bagus. Okey, Boleh. Boleh sambung Sikit lagi. Kalau habis awal, maksudnya awal lah kamu habis. Okay, jadi saya akan terus share screen. Okay, nampak skrin? Nampak. Okay, tadi Auni ada tegur.
kasih ni, saya tak perasan tadi. Kat sini saya tertinggal N. Katanya M tambah 4N. Okay. Kita bahagikan yang ni tinggal 1. Ni tinggal 4. Yang ni jadi 2. Okay. Saya tertinggal N kat sini. Okay. Jadi kita teruskan. Okay, semua dah baca dah yang ni. Ada apa-apa yang kamu tak faham tak dengan maklumat yang diberikan tu? Okey. Jadi, kalau kamu faham, saya nak ujilah sama ada kamu betul-betul faham ke tak. Okey. Jadi, saya nak tanya kamu, macam mana log 10 ni boleh jadi 1? Macam mana? Okey, saya lupa nak bagi tahu. Yang log ni, kalau dia tak tulis apa-apa asas ni, maksudnya dia adalah log 10. Jadi kalau log 10, kamu boleh tulis log 10 macam ni ataupun kamu boleh tulis sahaja log tanpa tulis asas 10 tu. Okey? Okey, jadi kat sini, macam mana dia boleh jadi 1? Sebab log 10. Ni kalau yang dia punya nombor ni adalah sama dengan asas, dia akan jadi 1. Jadi yang ni log 10 adalah 1. Okey, jadi saya nak tanya kamu tentang log E sama dengan 1. Ada siapa-siapa boleh beritahu saya tak macam mana boleh dapat 1 ni? Saya nak minta Idham bagi tahu. Macam mana? Kalau salah tak apa, kita tengah belajar sekarang ni. Macam mana jadi 1? Idham? Macam mana? Ya. Okey, macam mana yang ni boleh jadi 1? Log E. Okey, saya tunjuk sikit. Log E sama juga dengan log. Okey. Okey, nampak bayang tak? Nampak bayang tak macam mana nak selesaikan jadi 1? Itu exponent. Okey, jadi log E jadi log E. Log E. Okey. Okey, jadi kalau log log E asas E ni adalah apa? Berapa? Kita boleh katakan dia apa? Bila nombor dengan asas ni sama, kita katakan dia adalah sama dengan right. 1. Okey, betul. 1. Jadi kita tahu buktilah betul lah yang 1. Jadi kamu boleh cuba tengok yang ni, 3 ni lagi. Macam mana yang ni boleh jadi X, yang ni jadi X. Okey, kamu boleh tengok. Kalau saya dah suruh kamu tengok dah tadi, fahamkan betul-betul yang ni. Okey, jadi kita terus masuk contoh. Okey, jadi yang ni, contoh ni sama juga macam contoh yang saya bagi tadi. Okey, cuma yang ni ada dalam buku teks, kamu boleh tengok buku teks. Okey, sekarang ni sebabnya apa yang kita belajar hari ni tak banyak, jadi saya akan minta kamu bagi siapa-siapa untuk jawab. Okey, yang ni saya nak minta Azwat ada? Saya nak minta kamu tukarkan ni kepada asas 10. Guna rumus yang ni. Okey. Saya tulis dulu soalan. Macam mana nak tukarkan dia jadi asas 10? Asas ni. Kita nak tukarkan asas. Azwat ada? Boleh respon tak Azwat? Ada. Okey.
Macam mana? Cuba bagi tahu macam mana nak tulis ni. Saya ikut apa yang kamu cakap. Sekarang ni. Okey, sekarang ni kita tengok. A sama dengan 30. B sama dengan 4. C adalah 10. Jadi kamu masuk nilai je. Ajak boleh tolong saya bagi tahu tak? Yang mana nak tulis ni? Boleh. Okey, cuba bagi tahu saya. Macam mana nak tulis ni? Lok 10 4. Okey, lagi. Pelok 10 30. Okey, betul tak yang lain-lain? Okey, betul kan? Betul. Okey. Jadi, kat sini, kenapa kita nak tukarkan dia jadi asas 10? Sebabnya, dalam kalkulator, yang boleh kira log tu, hanya log 10 sahaja. Jadi, kalau kita nak dapatkan nilai, kita kena guna log 10. Okey, jadi kita masukkan, okey, kamu boleh keluarkan kalkulator masing-masing. Okey, kita masukkan, tekan log. Okay, sebabkan kita log kan sama dengan log 10, jadi tak payah masukkan 10 tu. Terus masuk nilai log 4. Okey. Dapat 0.6021. Bundahkan kat sini. Okey. Dengan kira log 10 30. Okey, log 30. Kamu akan dapat 1.4771. Jadi kamu kira lah yang ni. Okey, kita masukkan. Okey, 0.6021 bahagi dengan 1.4771. Akan dapat akan dapat 0.408. Ada silap kat sini tadi. Okey. Jadi selesailah untuk soalan ni. So far okey tak untuk penukaran asas ni? Okey, jadi kita teruskan. Okey, sekarang ni Tanya. okey je. Tanya apa? Adakah soalan tukarkan kepada asas 20? Asas 20. Kebiasaannya ada tapi 10. okey, dia akan ada tapi soalan dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam yang soalan contoh tadi. Maksudnya dia bagi macam mana contoh tadi? Okey. Dia akan bagi dia akan ungkapkan dia dalam algebra. Sebabnya kalau untuk dapatkan nilai dalam kalkulator tak boleh nak masukkan selain daripada asas 10. Jadi kalau nak selesaikan contohlah dia bagi log 20 ke 30 ke, dia akan wakilkan dengan ungkapan. Soalan tu tak mustahil akan bagi, tapi biasanya soalan dia akan bagi dalam bentuk ungkapan macam ni lah. Dia akan gantikannya, jawapan akhir tu akan gantikan dengan sebarang algebra. Sebarang boleh ubah lah macam tu. Faham? Jadi kalau kita nak dapatkan Okey, cikgu. kalau nak dapatkan nombor yang dapat nilai, dia biasanya akan bagi yang dalam asas 10 macam tu. Okey, jadi kita terus masukkan contoh 30 ni. Okay, contoh 30 ni dia nak dalam logaritma jati.
apa logaritma jati tadi? Log E atau dalam ln, kan? Jadi untuk selesaikan ini, sekarang ni dia bagi dalam log 6. Jadi kita nak tukarkan asas dia dalam, sebab dia nak logaritma jati. Jadi kita tukar dia jadi log E. Jadi kita tukarkan log 6, 2, 5, 4 sama dengan, okay, mana tadi? Log B, yang ni A. Okay, yang ni B. Kita tulis B dulu. Log, apa sekarang ni dia nak log E. 2, 5, 4 per dengan log E 6. Okey. Log E ni sama juga dengan ln. 2, 5, 4 per dengan ln 6. Okey, jadi yang ni pun kamu boleh terus guna kalkulator. Sebab dekat kalkulator ni ada ln. Jadi masukkan ln. Saya kira terus ln 254 ni bahagi dengan ln 6. Sebabnya yang ni kan contoh dalam buku teks. Jadi kamu boleh tengok buku teks. Okey, jadi dapat 3.0904. Gudahkan. Kalau sini 4, kalau yang ni 4, yang ni tambah kosong. Jadi 4. Jadi dapatlah yang 30 ni. Okey, setakat ni faham lagi macam mana nak tukarkan asas? Okey. Okey. Jadi kita masuk yang terakhir. KNAB sikit lagi. Dan ni kita nak selesaikan hukum logaritma. Contohlah sekarang ni dia bagi 3 kuasa X sama dengan 70. Okey, ingat balik indeks. Jadi yang ni kita tak boleh nak selesaikan kan? Sebabnya tak ada. Kita tak boleh nak, tak ada 3 ni kuasa berapa pun tak akan dapat 70 kan. Jadi kalau 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa 4 dan seterusnya. Okey, kalau 3 kuasa 1 dapat 3. Yang ni dapat 9, 27 dan seterusnya kan. Tak ada 70 ni. Jadi kalau tak boleh nak ungkapkan dalam bentuk AX sama dengan AY, jadi kita boleh selesaikan dia dengan guna logaritma. Macam mana nak selesaikan guna logaritma? Kita tukar. Dalam bentuk indeks ni kita tukar dalam bentuk logaritma. Kan? Ingat yang first kali kita belajar itu, iaitu log yang besar jadi kecil, log 3 70 sama dengan X. Kan? Jadi macam tu. Nak selesaikan yang ni. Faham soal ni? Macam mana, kenapa kita kena selesai guna log? Kita selesaikan guna log sebabnya kita tak boleh nak selesaikan guna indeks. Lainkanlah kalau dia bagi 3. Dia bagi kat sini 3X sama dengan 27. Okay, kalau 27 kita boleh selesaikan. 3X sama dengan 3 kuasa 3. Okay, bila ni dah sama, kita boleh terus ambil yang kuasa ni. Jadi X sama dengan 3. Macam tu. Okay. Jadi okay, kita sikit je lagi, dua slide je lagi. Kita selesaikan persamaan yang ni. 3X tolak 4 sama dengan 50X tolak 3. Mula-mula sekali kita kena tukarkan dia dalam bentuk log. Dalam bentuk log. Macam mana bentuk indeks tukar log? Jadi untuk selesaikan yang ni, kita tambah log dekat depan untuk setiap yang ni. Kalau kat sini tambah log, yang kat sini pun tambah log.
Ingat kalau kita tambah log maksudnya dia adalah log 10. Log atas 10. Log atas 10 tapi kita boleh tulis log saja tanpa tulis 10 tu. Jadi log 3 X tolak 4 sama dengan log 50 X tolak 3. Okey, jadi yang ni adalah kuasa. Kita boleh terus alih dia ke depan. X tolak 4 log 3 sama dengan X tolak 3 log 50. Oh, okey. Jadi, seterusnya, kita kembangkan dia. Kalau kita tak nak nampak kurungan-kurungan ni, kita kembangkan dia. Jadi, X log 3 tolak 4 log 3. Sambil kamu tengok saya tulis ni, kamu boleh tengok juga dekat buku teks, okey? Jadi, X log 50 tolak 3 log 50. Kalau saya ada tersilap tulis, nanti bagi tahu. Okey, jadi bila dah selesaikan macam ni, kita letakkan dia sama. Kalau kat sini kan ada pemboleh ubah. Okey, yang ni pun ada pemboleh ubah. Sebab kita nak selesaikan. Jadi kita mesti nak dapatkan nilai X tu. Kita tak nak ada pemboleh ubah. Jadi kita letak sama-sama. X tu letak dengan X. Nombor letak dengan nombor. Jadi X log 3. Yang ni bawa pergi sini akan jadi tolak. X log 50 sama dengan negatif 3 log 50. Yang ni tolak, bawa sini akan jadi tambah 4 log 3. Jadi kamu faktorkan dia. Log 3 tolak log 50 sama dengan negatif 3 log 50 tambah 4 log 3. Jadi kita selesaikan X tolak 3 log 50 tambah 4 log 3 bahagi dengan log 3 tolak log 50. Jadi disebabkan semua ni kita adalah dalam log 10, jadi kita boleh terus tekan kalkulator. Jom kita tekan kalkulator sama-sama. Okey. Tolak 3 log 50 tambah 4 log 3 bahagi dengan log 3 tolak dengan log 50. Saya salah kira tak, masukkan balik. Betul setakat ni saya kira tu, setakat ni betul lagi kan? Nanti saya salah masuk nilai. Cuba kamu kira, dapat sama tak? Tambah sama tak dengan buku teks? Saya guna kalkulator manual lah. Cuba kamu kira. Kalau guna kalkulator saya dapat sama. Okay, dapat 2 point. Okay, yang ni kalau saya guna kalkulator manual 2.6095.
atau boleh juga tulis 2.6010. Okey. Mungkin saya ada tersilap masukkan nilai kod dalam ni. Okey. Okey, kamu semua kira dapat sama tak? Ke dapat lain juga? Okey, dapat. Okey, so dapat. Okey, jadi kita masuk soalan yang terakhir. Okey, yang ni saya nak minta kamu buat dulu. Buat dulu 2 minit. Nanti saya akan minta siapa-siapa untuk tunjukkan jawapan. Okey? Okey, dah siap ke? Apa nama saya tak panggil lagi Afiqah Miza, dah siap? Afiqah Miza, dah siap ke? Siti Najwa dah siap? Najwa dah siap? Belum. Okey, belum. Okey. Okay, tak apalah sebab masa dah nak habis, kita buat sama-sama Nanti kamu hantar soalan ni, kamu hantar kat saya. Macam mana kamu kira ni. Hantar bersama dengan kerja rumah. Okay? Untuk saya rekodkan kehadiran. Okay, untuk kelas hari ni saya tak ambil attendance tau. Sebabnya saya ambil attendance siapa yang join Google Meet saja untuk kelas hari ni. Okay, jadi kita cuba selesaikan yang ni. Yang ni kita nak tukarkan asas. Okay. Log AB sama dengan log C B log C A. Okey, jadi sekarang ni soalan dia adalah log 6 12. Log 6 12. Jadi kita nak tukarkan asas dia dalam X. Jadi tulis log X. B kita apa? 12. Per dengan log X 6. Jadi terus selesaikan. Sekarang ni nombor ni kita masih boleh faktorkan dia. Kan? Macam kalau 12 1, 12 2, 6 3, 4. Kan? Jadi cara senang kalau kamu nak tahu nak ambil yang mana. Yang ni, kamu tengok ada tak yang kat sini ni. Sebab sekarang ni kita kan nak selesaikan dia, boleh tak jadikan dalam punca kuasa ataupun kuasa. Ada kan nilai 4 ni. 4 ni kan 2 kuasa 2. Okay, jadi kita boleh selesaikan yang tu. Jadi kat sini kita tulis log X 3 darab 4 per dengan log X 6 apa dapat 6. Kita tahu kamu jawab dalam hati kan. Okay, 3 darab 2. Okey, jadi kita boleh terus selesaikan log X 3. Disebabkan sini darab, dia akan jadi tambah. Tambah log X 4 per dengan log X 3 tambah, sebab kat sini darab, dia tu jadi tambah log X 2. Okey, jadi kita selesaikan lagi. Log X, kita padan ni sekejap.
Okey, jadi log X 3 tambah log X. Okey. Yang ni 4, kita boleh memudahkan lagi dia dapat 2 kuasa 2. Sama dengan log X 3 tambah log 2 atas X. Okey, jadi selesaikannya log 2 log X 2 sama dengan log X 3 tambah log X 2. Jadi kalau kamu tak nak tulis ni, tak nak tukarkan ni ke dalam bentuk ni pun tak apa. Kamu boleh terus tulis dia dalam jawapan. Okey, dia sama je sebenarnya. Jadi kat sini log X3 ni adalah K. Log X2 ni adalah hash. Jadi kamu terus ganti nilai je. Jadi kat sini K tambah 2 hash sama dengan K tambah hash. Okey, kamu boleh tanda ataupun tak apa, nanti saya akan bagi juga dekat dalam Telegram, sama juga. Okey, jadi sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-An. Okey, kita akan baca. Okey, jadi habislah kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih semua sebab dah masuk kelas kita hari ini. Jumpa lagi.